Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada pelajar-pelajar. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke kelas intens bersama Tavis. Okey, buat pengetahuan semua, kita adakan kelas intensif sains ni, kita akan cover semua bab telah kamu pelajari dalam mata pelajaran sains daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Okey, semua sekali ada 21 bab. Yang paling menariknya, kita akan cover ke semua 21 bab ni dalam masa 20 jam, dalam masa 10 hari. Okey, sekarang kita di hari yang ketiga. Hari yang pertama kita telah cover daripada unit 1 hingga unit 3 tingkatan 4. Semalam ada unit 4 hingga unit 5 juga, dan hari ini kita sambung unit yang ke-6 sehingga unit yang ke-7. Unit yang ke-6 merupakan tajuk sokongan pergerakan dan pertumbuhan untuk haiwan dan manusia. Okey, manakala unit 7 koordinasi badan. Di sini kita akan belajar tentang kelenjar, apa yang merembeskan hormon apa. Apa sebab-sebab hormon tu dirembeskan. Okey, kalau nak tahu macam mana, ikut kelas sampai jam. Okey, tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada bab yang pertama. Bab yang ke-6 iaitu sokongan dengan pergerakan pertumbuhan. Okey, bila kita cakap pasal sokongan pada haiwan, kita bahagikan kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, rangka dalam. Kalau dalam bahasa Inggeris dia endoskeleton. Endo, dalam. Rangka dalam haiwan. Rangka luar haiwan, exoskeleton. Mesti pernah dengar kan? Okey. Dan yang ketiga, rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik ni macam mana, cikgu? Okey, kita pergi dulu kepada haiwan. Haiwan apa yang ada rangka dalam? Boleh tak sesiapa bagi contoh? Ni dah ada gambar ni, bagi contoh selain ikan dengan selain kuda. Boleh bagi contoh ke? Pelajar? Okeylah, tak ada sesiapa nak bagi contoh, saya sendirilah bagi contoh. Contohnya macam kucing, tikus, ular, semua haiwan tu ada rangka dalam. Rangka dalam ni menandakan yang haiwan tu dia ada tulang. Tulang dan dia ada rawan. Tulang yang mana? Rawan yang mana? Kejap lagi kita pergi. Okey. Apa fungsi rangka dalam haiwan ni? Untuk sokong berat badan haiwan. Lagi besar haiwan tu, lagi besarlah dia punya rangka. Okey, dia merupakan tapak pelekatan bagi otot setiap haiwan. Okey, kita pergi kepada haiwan yang kedua iaitu rangka luar. Haiwan dengan rangka luar. Dalam gambar ni kita ada ketam, kita ada udang. Selain tu, belajar. Kita ada belalang, lepas tu kita ada juga lipan. Okey. Untuk rangka luar, haiwan dengan rangka luar ni, biasanya haiwan tu dia mempunyai lapisan keras. Dia ada lapisan keras panggil sebagai kaitin. Kaitin ni satu lapisan keras yang nak beri bentuk kepada haiwan tu. Nampak ni? Untuk ketam, dia ada satu lapisan keras kan? Kalau kita nak makan ketam kan? Ni lapisan keras ni kita bukan panggil lapisan keras semata, kita panggil dia sebagai kaitin ataupun kitin. Okey, tujuan lapisan ni, haiwan ni kan dah tak ada rangka sokong tubuh badan dia. Jadi dia perlulah rangka luar untuk bagi bentuk kepada tubuh dia, untuk berat badan dia, untuk kekalkan bentuk badan dia. Jadi selain tu, untuk pautan bagi otot untuk badan haiwan tu juga. Okey, kita pergi pula kepada rangka hidrostatik. Nampak gambar yang pertama ni? Cacing. Lagi apa? Yang ni adalah tapak Sulaiman ataupun starfish. Selain tu, ulat beluncas. Okey. Untuk haiwan dengan rangka hidrostatik ni pelajar, dia terdiri daripada ada dinding otot dan rongga badan haiwan ni dipenuhi dengan cecair. Kenapa dipenuhi dengan cecair ataupun bendalih? Untuk bentuk badan tu. Bayangkan haiwan-haiwan ni dah lah tak ada tulang. Macam mana dia nak dapat bentuk? Dalam dia mesti ada cecair. Siapa pernah putuskan cacing atau pijak cacing? Pijak ulat beluncas. Bila kita pijak ataupun kita akan nampak cecair-cecair bendalih kan. Okey, tujuan bendalih tu
adalah untuk kekalkan dia punya tubuh badan, untuk bantu dia dalam pergerakan. Kita tengok macam mana pergerakan haiwan tu dibantu dalam rangka hidrostatik ni. Okey, selain tu saya nak jelaskan sedikit. Senang je nak ingat ni pelajar. Untuk haiwan dengan rangka dalam, dengan rangka luar, biasanya dia adalah, untuk rangka dalam ni, dia adalah haiwan vertebrata. Vertebrata, cikgu. Dah belajar kan dalam tingkatan vertebrata ni, haiwan yang ada tulang belakang. Tulang belakang. Macam mana pula dengan rangka luar dengan rangka hidrostatik? Dah kalau satu vertebrata, lagi satu mestilah invertebrata. Invertebrata ni sebaliknya, dia tak ada tulang belakang. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua, iaitu macam mana haiwan dengan luar ni mengalami pertumbuhan. Okey, untuk manusia biasanya kita ada graf pertumbuhan yang cantik, iaitu sigmoid. Kita panggil bentuk S lah untuk manusia. Haiwan dengan rangka dalam, kita ada bentuk sigmoid. Bentuk sigmoid. Tapi untuk haiwan dengan rangka luar ni, graf bentuk apa ni pelajar? Bentuk macam tangga kan? Graf dia bentuk macam tangga. Kenapa dia bentuk macam tangga? Sebab saya ada bagi tahu tadi, haiwan dengan rangka luar diselaputi dengan kitin, satu lapisan keras. Lapisan keras tu dia boleh pecah sampailah haiwan tu dewasa. Okey, kita tengok satu persatu apa proses untuk pecahkan haiwan tu. Okey. Jika kamu nampak yang saya tandakan dengan tanda yang berwarna merah ni, kita panggil ekdisis. Ekdisis tu apa cikgu? Tak pernah dengar pun. Kalau tak pernah dengar mesti tak fokus kan? Okey. Ekdisis ni pelajar, dia ada proses menyalin kulit. Untuk haiwan seperti belalang ke, dia akan menyalin kulit. Macam mana proses kulit tu? Kejap lagi kita pergi. Okey, kita tengok pula bahagian yang menegak. Bahagian yang menegak ni, masa ni haiwan berlaku dengan pesat. Masa ni pertumbuhan haiwan dia berlaku dengan sangat pesat. Dan melintang. Melintang menandakan tak ada pertumbuhan haiwan. Yang melintang ni dia tiada pertumbuhan haiwan. Yang menegak ada pertumbuhan secara cepat. Yang melintang tiada pertumbuhan haiwan. Pertumbuhan sifar. Okey. Saya sebutkan maksud ekdisis lah. Ekdisis ni macam mana cikgu? Okey, ni adalah satu proses. Bayangkan belalang. Belalang adalah haiwan dengan rangka luar. Okey, belalang dia nak bersalin kulit. Dia mengalami satu proses yang kita panggil kulit ataupun ekdisis. Dia akan menyedut udara daripada luar. Bila dia dah sedut udara luar, kita tahu kaitin adalah satu kaitin bersifat keras. Jadi bila dia sedut udara luar, berlakulah pertambahan saiz kan? Bila dah tambah saiz, maka dia punya rangka luar yang lama tu akan pecah. Dia punya kaitin tu akan pecah. Bila kaitin tu dah pecah, maka haiwan tu akan bertambah saiz sehinggalah dia punya rangka luar baru terbentuk. Okey. Dan proses ni dia sentiasa berterusan daripada haiwan tu bersifat telur, dia jadi pupa sampailah dia jadi dewasa. Dan maksimum tahap yang dia akan lalui adalah 5 kali ekdisis. 5 kali ekdisis. Ekdisis bersalin kulit. Okey. Sebab itulah graf dia bentuk tangga macam ni, bukan berbentuk sigmoid. Yang berbentuk sigmoid ni biasanya haiwan rangka dalam ataupun manusia. Okey, kita punya graf pertumbuhan bentuk sigmoid bukan bentuk macam tangga ni. Okey, kita pergi kepada haiwan dengan rangka hidrostatik pula. Rangka hidrostatik saya ambil contoh paling senang lah, cacing kan. Macam mana cacing ni bergerak cikgu? Okey, nak tahu cacing bergerak. Okay, kita perhatikan dulu
Nombor 1 dengan nombor sebelum tu, kita tahu bentuk badan cacing dia macam ni kan. Kamu kena tahu dua jenis otot cacing. Dua jenis otot cacing. Bayangkanlah saya lukis ni cacing dua jenis otot cacing. Ada dua jenis otot. Pertama adalah otot lingkar. Kedua, otot membujur. Yang panjang ni, yang berbentuk horizontal ni, panjang, ini kita panggil otot membujur. Tu yang warna yang menyaluti badan cacing tu, dia berbentuk bulatan, kita panggil otot lingkar. Okey, horizontal ni bentuk melintang, kita panggil otot membujur, dan yang mengelilingi badan cacing ni kita panggil otot lingkar. Okay. Setiap otot ni macam mana cacing bergerak, pergerakan dia mestilah secara antagonistik. Antagonistik. Ingat antagonistik ni? Antagonistik. Cikgu, antagonistik ni apa? Okey, pelajar, antagonistik adalah bila otot membujur, lagi satu otot kena mengendur. Boleh otot membujur, mengecut. Otot lingkar pun mengecut. Tak boleh. Dia kena bila satu mengecut, satu lagi kena mengendur. Bila satu mengendur, satu lagi kena mengecut. Itu kita panggil pergerakan antagonistik. Macam itulah cacing bergerak. Okey pelajar, cuba kamu lihat dekat nombor 1 ni. Dekat nombor 1, kita boleh nampak badan cacing ni dia menipis dan dia memanjang. Dan yang kita nampak macam kaki ni, ni bukan kaki yang ni kita panggil dia bristle ataupun kita panggil dia bulu roma kekal, bulu roma kekal. Okey, ataupun bulu dia bukan kaki. Nampak struktur-struktur ni sedikit naik. Dia punya badan dia jadi semakin memanjang dan dia jadi semakin menipis. Macam mana masa ni apa jadi? Masa ni otot lingkar yang mengelilingi cacing tu dia akan mengecut. Sebab tu dia jadi kecil kan? Bila otot lingkar dah mengecut, maka lagi satu otot membujur dia akan mengendur. Sebab tu dia jadi panjang. Okey, ingat bila otot lingkar mengecut, satu lagi otot akan mengendur. Okey? Okey. Sebab itulah nampak badan dia jadi nipis dan badan dia jadi semakin memanjang. Okey, lihat yang kedua, pergerakan yang kedua. Okey, kita boleh nampak badan cacing tu semakin menebal. Boleh nampak dan dia memendek. Dia tak panjang gerakan yang pertama. Okey, bila macam ni, kalau tadi otot lingkar dia mengecut. Kalau yang ni, otot lingkar dia jadi makin yang membaluti dia, yang mengelilingi dia jadi makin besar lah. Okey, dia jadi makin besar. Jadi bila otot lingkar mengendur, lagi satu otot akan mengecut. Lagi satu otot lingkar tadi akan otot lingkar akan mengendur dan otot membujur dia akan mengecut. Okey. Saya sarankan untuk pelajar ingat satu je. Ingat satu. Di mana kamu ingatlah, okey, bila cacing tu dia jadi kurus, lepas tu dia jadi panjang, masa tu otot lingkar dia akan mengecut. Manakala otot membujur dia akan memanjang. Dan yang seterusnya kalau dia menebal ataupun dia memendek, sebaliknya. Boleh jelas? Okey, kalau kamu ada sebarang soalan, sila tulis di ruangan komen. Jadi saya boleh nampak dan kita boleh bincang sama-sama. Saya akan pilih soalan yang relevan. Okey. Kita pergi kepada ekdisis. Tadi dah cerita ekdisis. Ni kita cerita lagi ekdisis dengan lebih mendalam. Okey. Ekdisis ni apa? Nampak ni belalang bersalin kulit, lipas bersalin kulit. Yang warna putih ni adalah kulit baru dia. Yang warna hitam ni adalah kulit lama yang dah pecah. Kita tengok pula belalang, yang warna putih ni kulit lama. Yang warna hijau ni dia bersalin kulit. Besar kan badan dia.
Jom kita tengok ekdisis secara menyeluruh. Macam mana proses ekdisis ni berlaku? Bagaimana ekdisis menyebabkan graf pertumbuhan haiwan dengan rangka luar ni bersifat macam tangga? Kenapa dia nampak macam tangga? Sebab ekdisis lah, proses bersalin. Okey. Ekdisis ni dia terjadi bila haiwan tu contoh kita bayangkan belalang lah. Dia sedut udara untuk kembangkan badan dia. Dia nak membesar. Jadi dia yang lama ataupun rangka yang lama akan pecah. Macam ni rangka lama dia. Takkan dia memecahkan rangka lama. Rangka lama akan pecah. Bila dia dah sedut rangka lama akan pecah. Lepas tu pertumbuhan pesat akan berlaku. Dia akan tingkat sebelah sampailah rangka baru mengeras. Rangka baru mengeras, nanti proses tu akan berulang-ulang lah. Bila rangka baru dah mengeras, okey, besar kan? Dia sedut udara. Jadi rangka yang lama tu akan pecah semula dan proses ni akan berulang sekurang-kurangnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekurang-kurangnya 5 kali proses ekdisis ni. Sebab itulah dia dapat graf berbentuk tangga. Kita panggil graf ni graf berbentuk tangga. Okey. Seterusnya kita pergi kepada rangka dalam bagi haiwan. Okey, kita tahu untuk haiwan-haiwan yang besar dia ada rangka dalam. Okey, saya bagi contoh haiwan ni gajah. Kita bahagikan rangka haiwan kepada 3 bahagian. Saya akan bincangkan vertebrata darat dulu. Selepas tu kita pergi kepada vertebrata akuatik, baru kita pergi kepada burung. Okey, kita tengok dulu vertebrata darat. Contoh. Okey, pelajar, gajah ni besar, kita tahu dia besar. Semakin besar sesuatu haiwan tu, lagi besar dia punya saiz rangka. Lagi besar gajah tu, lagi besar dia punya saiz rangka. Lagi kecil haiwan tu, kucing. Kucing kita tahu dia rangka dalam kecil, maka dia punya rangka dalam lebih kecil berbanding haiwan sebab kucing haiwan lebih kecil kan. Okey, berat badan untuk gajah, haiwan-haiwan vertebrata darat ni, dia disokong oleh lengkungan pektoral. Kalau manusia lengkungan pektoral sinilah, di bahu. Tapi kalau untuk haiwan, lengkungan pektoral dia dekat dengan dia punya kepala. Ni, okey. Manakala, lagi satu yang menyokong berat badan dia, lengkungan pelvis. Pelvis kalau kita dekat bahagian punggung, kita ingat, begitu juga dengan haiwan. Dengan dia punya ekor. Ni lengkungan pelvis. Apa guna lengkungan pelvis dengan pektoral ni pelajar? Guna dia untuk sokong berat badan haiwan. Tu. Okey, semakin besar sesuatu haiwan, makin besarlah dia punya lengkung pektoral dengan pelvis. Tapi ni untuk vertebrata darat. Okey, contoh ni saya bagi contoh kucing. Kucing kan kecil, dia punya rangka dalam pun kecil. Maka dia punya lengkungan pektoral, lengkungan pelvis lebih kecil berbanding gajah punya. Okey, jom kita tengok seterusnya. Yang ni saya katakan akuatik. Okey, kalau tadi pelajar untuk vertebrata darat, gajah semakin besar sesuatu saiz haiwan, semakin besar rangka dalam dia. Tapi macam mana pula dengan akuatik? Akuatik ni rangka dalam dia lebih kecil berbanding rangka dalam haiwan darat tadi. Dia lebih kecil sebab dia daya apungan, dia disokong oleh air. Sebab tu dia punya rangka kecil. Rangka dia tak support, tak berat badan dia seperti gajah tadi. Rangka itulah yang sokong berat badan dia. Tapi untuk haiwan akuatik, berat badan dia disokong oleh daya apungan air. Sebab itulah dia lebih kecil. Okey. Tapi untuk haiwan saya bagi contoh ikan paus lah. Dia tetap ada lengkungan pektoral dengan lengkungan pelvis ni. Tapi dia lebih kecil dan lemah. Dia punya lengkungan pektoral dekat dengan bahagian mulut dia. Dia punya lengkungan
di sini dekat dengan dia punya ekor. Nampak tak lebih kecil berbanding gajah tadi. Kalau gajah kan lebih besar kan? Dia punya pectoral besar, pelvis dia pun besar. Tapi untuk ikan paus ataupun haiwan vertebrata akuatik, dia punya pelvis dan pectoral lebih kecil kerana disokong, berat badan disokong oleh daya apungan air. Tolong ingat Okey. Seterusnya kita pergi kepada burung. Burung macam mana cikgu? Kecil, nak terbang mestilah ringan. Okey pelajar, burung ada satu tulang yang menyokong dia untuk terbang, yang membolehkan dia untuk senang terbang, iaitu tulang sternum. Ni tulang sternum kita panggil tulang sternum. Tulang sternum dia bersifat pipih, lepas tu dia luas. Pipih tu macam nipis lah, dia pipih dan dia luas. Okey. Ingat pipih dan luas. Kenapa dia pipih dan luas? Untuk bantu terbang. Bantu dia terbang. Senang. Ini adalah satu struktur adaptasi tulang untuk burung yang membolehkan burung terbang. Okey. Nah, burung ni, tulang ni terbahagi kepada dua. Iaitu kita ada tulang padat dan kita ada tulang ringan. Kita ada tulang padat dan tulang berongga. Tulang berongga dia lebih ringan. Manakala tulang padat lebih berat. Burung dia tak ada tulang padat. Sebab tulang padat berat. Kalau dia ada tulang padat, macam mana nak terbang? Tak boleh terbang lah dia. Okey. Sebab tu burung ada tulang berongga. Sebab tulang berongga lebih ringan. Okey. Dia punya saiz tengkorak dia pula lebih kecil berbanding saiz tengkorak haiwan vertebrata darat dan haiwan vertebrata akuatik tadi. Okey, ingat bila kita ingat, saya ulang sikit lah. Bila saya cakap pasal vertebrata darat, ingat gajah. Semakin besar saiz dia, semakin besar dia punya rangka dalam. Okey, macam mana pula kalau haiwan vertebrata akuatik? Walaupun dia besar, tulang dia lebih kecil kerana dia disokong oleh daya apungan air. Burung, ingat sternum. Sternum adalah satu struktur yang membolehkan burung tu senang terbang. Okey. Lepas tu tulang dia terdiri daripada tulang berongga. Ringan, jadi burung tu senanglah terbang. Kalau berat, boleh ke burung terbang pelajar? Tak boleh. Okey. Kita pergi kepada topik yang sangat seronok, iaitu kita dah belajar pasal haiwan, kita belajar pasal kita lah, pasal manusia sistem rangka manusia. Tapi sukalah cikgu, tapi nak ingat tak suka. Macam mana nak ingat ni? Okey. Pelajar nak ingat senang je. Yang kamu kena ingat yang selalu keluar dalam kertas satu soalan objektif, dia tanya, kenal pasti yang manakah rangka paksi, yang manakah rangka appendage. Cikgu nak ingat. Okey, macam ni saya bagi satu tips untuk kamu. Okey, sistem rangka manusia tu sebelum tu kena tahu sistem rangka manusia kita bahagikan kepada dua. Satu rangka paksi, satu rangka appendage. Paksi dan appendage. Okey. Okey, kita tengok dulu, kita ada tengkorak, kepala, clavicle di sini. So kita ada dekat kita punya bahu. Dekat bahu kita ada scapula dan clavicle. Yang ni kita panggil sebagai lengkungan pectoral. Sternum yang dekat tengah-tengah dia, tengah-tengah kita, dan ini kita panggil sangkar rusuk. Setiap satu ni tulang rusuk. Kalau semua kita panggil sangkar rusuk. Sangkar rusuk dalam badan manusia ada satu je. Dengan scapula, kita ada dua kan? Setiap clavicle ada dua, scapula ada dua. Okey, begitu juga dengan humerus. Kita pergi kepada tangan kita, humerus. Lepas tu ulna. Ulna bahagian dalam, tulang dalam ada pula radius, bahagian luar. Ada pula metacarpus, phalanx. Okey, dan lengkungan pelvis inilah yang menyokong berat badan kita. Pelvis, lengkungan pelvis, dan kita ada turus vertebra. Tempat di mana kita selalu panggil ni tulang lah. Okey, femur pula, tulang kaki, tulang yang paling panjang dalam badan manusia. Dan kita ada fibula. Tulang sebelah luar, bawah sikit daripada femur, tibia sebelah dalam, tarsus, metatarsus, phalanx. Susah betul nak ingat cikgu. Okey, macam mana tips dia? Okey, saya nak bagi kamu tips, iaitu kamu hanya ingat hukum 1 dan 2. Rule 1 and 2. Okey, rule 1 and 2. Apa rule 1 and 2 ni? Tengok ni. Rule 1. Hukum yang pertama. Rule 1 sama dengan paksi. 1 paksi. 2 appendage. Okey.
Rule 1, apa-apa tulang dalam badan kita yang ada satu je, yang itu kita panggil sebagai rangka paksi. Contohnya, tengkorak kepala manusia ada satu ke dua? Satu kan? Kalau satu, okey, dia adalah paksi. Okey, apa lagi yang ada satu dalam badan? Kita punya sangkar rusuk. Sangkar rusuk kita ada satu kan? Kalau satu, maka ianya adalah rangka paksi. Apa lagi yang ada satu dalam badan kita? Sternum. Sternum. Yang menyambungkan sangkar rusuk tu. Ada satu juga, maka dia adalah paksi. Apa lagi yang ada satu? Bahagian tengkorak ada satu. Vertebra, tulang belakang kita ni. Tulang belakang kita ada satu je. Setiap manusia ada satu tulang belakang. Kalau ada dua tulang belakang, mutasi lah tu. Itu bukan satu tulang belakang, satu manusia. Kalau dua tulang belakang, dua manusia lah. Okey. Setiap satu manusia, maka dia adalah rangka paksi, cikgu. Okey, sekarang apa yang ada dua? Tangan kita ada dua kan? Bila tangan ada dua, contohlah bila tangan punya clavicle ada dua juga. Clavicle, scapula. Okey. Rule number two appendage. Apa yang ada dua mesti appendage. Okey, maka lengkungan pectoral, kita punya clavicle, scapula ni rangka appendage. Apa-apa yang ada dua ke appendage. Kita punya pectoral ada dua juga. Satu sebelah sini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi clavicle dan scapula ataupun pectoral adalah rangka appendage. Okey. Kita punya kaki pun rangka appendage lah. Tangan ada dua, rangka appendage. Cikgu, macam mana kalau seseorang tu tinggal ada satu kaki je, tulang dia satu je, pelajar? Kamu kena ingat dia tetap sama. Kita bayangkanlah semua manusia ada dua pasang kaki, dua pasang tangan. Ingatlah rule 1 dan 2 ini. Rule 1 untuk paksi, apa yang ada dua dalam badan kita untuk rangka appendage. Okey, seterusnya kita pergi kepada sedikit akronim untuk ingat mana tulang tangan ni nama dia banyak tadi kan. Carpal lah, metacarpal lah, phalanx lah. Macam mana nak ingat cikgu? Tulang kaki pun sama juga. Susah ni. Tapi dalam periksa kertas satu, kita kena ingat sebab dia sangat biasa untuk keluar. Disuruh label, dia akan bagi label ini tulang apa. Mekan tulang ini. Apakah struktur Y? Okey. Apakah struktur X? Okey. Saya nak bagi kamu lagi satu akronim. Okey, saya berapa akronim? Semalam saya beri akronim PAKMAT. PAKMAT P mana? Okey. Saya dah akronim PAKMAT semalam. P untuk profasa, M untuk metafasa, A untuk anafasa, T untuk telofasa. Hari ni saya bagi akronim tentang tulang. Tulang apa? Tulang tangan, tulang kaki. Senang supaya kamu nak ingat. Okey, kita dah nak puasa kan? Lepas puasa raya kan? Okey, kita ingat akronim. Hari raya you kena minta Ferrari. Tak payah minta duit raya, minta Ferrari Hari raya you kena minta Ferrari. H, hari. Hari untuk humerus. Humerus yang mana? Humerus atas. Ni cikgu. Okey, ni humerus. Saya tulis kat sini lah. Tak nampak sangat. Okey. Raya, hari raya. Raya untuk radius. Radius bahagian tangan yang ni, yang luar. Okey. Radius. Nombor 2, radius. Okey, yang ni radius. Okey. Ulna, U. Ulna. Nombor 3, bahagian tulang yang dalam. 3, ulna. Carpal. Carpal, bahagian pergelangan tangan ni kita panggil carpal. 4. Nombor 4, metacarpal. Jari yang hujung, yang bukan yang hujung, yang tengah-tengah ni belum sampai hujung. Kalau hujung kita panggil phalanx, minta. Yang ni kita panggil metacarpal. Tadi carpal, metacarpal pula. Banyak betul. Okey, Ferrari. Jangan minta duit raya minta Ferrari terus. Okey, yang hujung ni kita panggil Ferrari. Okey, pelajar. Banyak akronim ni. Boleh ingat tak? Okay, harap boleh ingat Tak ada respon lagi ni. Okay. Kalau setakat ni okey, boleh komen okey. So saya tahu saya boleh pergi Okey, tulang tangan ingat balik. Hari raya you kena minta Ferrari. Jangan minta duit raya, minta Ferrari. Hari humerus atas, radius bahagian luar, ulna, carpal, metacarpal,
phalanx. Okey, dah settle untuk tulang tangan. Hari raya you kena minta Ferrari. Sekarang kita pergi kepada tulang kaki. Tulang kaki macam mana pula cikgu? Tulang kaki, Ferhat tak fikir terus minta Ferrari. Tak fikir apa terus minta Ferrari ya. Bagus betul Ferhat ni. Okey, tulang kaki. Nombor 1, femur. 2, tak fikir terus minta Ferrari. Ferhat tak Ferrari. Okey, femur yang mana? Tulang yang paling panjang dalam tubuh badan manusia. Yang ni lah nombor 1. Lepas tu yang bahagian mana? Tibia. Tibia bahagian dalam. Nombor 2, tibia. Tidak. Fikir, fibula. Ni fibula nombor 3. Tarsal. Tarsal ni bahagian pergelangan kaki. Pergelangan tangan kita panggil lah. Okey. Ini nombor 4. Okey, dan nombor 5, metatarsal. Metatarsal dekat sini. Nombor 5 dan dekat bahagian hujung ni kita panggil phalanx. Okey, ulang balik. Untuk tulang tangan macam mana nak ingat? Hari raya kena minta Ferrari. Kalau untuk tulang kaki, Ferhat tak fikir terus minta Ferrari. Okey, 2 Ferrari ni tangan, kaki. Hari raya nak dekat, hari raya you pergi minta Ferrari. Okey, tulang kaki, Ferhat tak fikir terus minta Ferrari. Harap boleh bantu kamu untuk mengingat. Tapi kalau saya dah ingat lah cikgu, saya tak naklah pakai akronim. Okey, silakan. Saya akronim untuk pelajar yang sukar nak mengingat struktur-struktur tulang ni ya. Okey, kita teruskan. Tadi saya ada cakap tentang tulang padat dan betul? Tulang padat dengan tulang berongga. Mana satu yang kuat? Mana satu yang ringan? Ni kita tengok dengan lebih mendalam. Okey, tulang padat. Kita tengok yang sebelah kiri, tulang. Saya bagi contoh gajah. Kenapa? Sebab gajah biasanya ada tulang yang besar. Dia punya tulang tu kena besar dan kena besar untuk support dia punya berat badan. Tulang berongga dah tahu. Contoh burung. Okay. Gajah ni dia ada tulang yang besar, tulang padat dan dia kuat. Tulang padat, besar dan kuat untuk sokong dia punya berat badan. Manakala burung dia tak boleh ada tulang padat. Kalau dia padat, dia berat. Macam mana nak terbang betul? Jadi burung kena ada tulang berongga. Dan dia lebih ringan. Lebih ringan. Okay, ini sangat penting take note Lebih ringan, tulang berongga lebih ringan, lebih kuat dan lebih pantas. Okey. Senang untuk dia bergerak. Bila dah ringan senang kan? Senang kan burung nak terbang. Okey, dan bila dah nama pun berongga, maka dia perlukan kalsium dengan fosforus ni. Kita tengok struktur tulang. Ni tulang manusia. Manusia dia ada gabungan tulang padat dan tulang berongga. Yang dekat tengah ni, isi apa-apa ni, tak ada kalsium, tak ada fosforus ni, kita panggil tulang berongga. Dia lebih ringan lah supaya senang kita nak gerakkan kaki kita. Tapi yang menjadi pemegang antara sendi, dia kena tulang padat. Tulang padat. Kenapa tulang berongga dekat tengah ni? Kalaulah kita dekat tengah-tengah ni senang tulang padat. Tak ke dia senang nak patah? Sebab itulah Tuhan ciptakan tulang dia tengah-tengah berongga, dekat hujung dia padat. Supaya tak senang tulang tu untuk patah, untuk mengelakkan tulang sedang patah. Okey pelajar, setakat ni kalau kamu apa soalan, jangan lupa tulis dekat ruangan komen. Jangan malu, jangan segan. Saya cuba jawab mana-mana soalan yang relevan. Okey, sekarang ni kita dah belajar pasal tulang padat. Kita dah belajar pasal tulang berongga. Kita belajar pasal kestabilan haiwan pula. Haiwan mana yang stabil, haiwan mana tak stabil. Okey, nak tentukan haiwan tu stabil tak stabil adalah pusat graviti dia dan keluasan tapak dia. Pusat graviti. Saya nak bagi contoh antara zirafah dengan kucing. Kamu bayangkan P ni kucing, Q ni zirafah. Okey. Mana satu lebih stabil? Kucing ke zirafah? Mana satu yang lebih senang nak minum?
kucing ke zirafah? Okey, yang lebih stabil of course lah kucing sebab dia rendah. Bila dia rendah maka graviti dia lebih rendah. Yang ni bila dia punya pusat graviti rendah maka dia lebih stabil. Okey, ingat kucing dengan zirafah. Zirafah pusat graviti tinggi maka dia tak stabil. Kucing pula sebaliknya. Okey, kita pergi kepada yang sebelah kanan ni. Apa? Bila haiwan tu dia ada keluasan, ni tak nak ambil haiwan lah, boring lah haiwan je cikgu ni kan. Okey, kita ambil contoh Ferrari. Tadi belajar pasal Ferrari, kita ambil contoh Ferrari. Salah. Okey, Ferrari sebelah sini. Ferrari dengan bas sekolah. Ferrari dengan bas. Ferrari rendah dan kawasan tapak yang lebih luas berbanding tak naklah bas, motor lah, motor. Motor baru nampak sikit. Motor ada 2 tayar. Jadi keluasan tapak dia kecil kan? Bila luas kecil maka dia tak stabil. Kita perlukan luas tapak yang lebih besar untuk jadikan dia lebih stabil. Ferrari dia rendah dan dia lebih tapak, dia punya keluasan tu lebih besar untuk menjadikan dia stabil. So dia tak adalah senang terbalik kan. Ferrari kita tahu dia laju sebab cipta dengan sangat rendah, kalau boleh lagi rendah, nak cecah jalan lagi bagus dengan dia punya tapak tu lagi besar untuk jadikan dia stabil. Ingat Ferrari tu. Untuk pusat graviti ingat kucing dan zirafah ya, belajar. Okey, jom kita tengok aplikasi-aplikasi haiwan ni. Baru cakap pasal zirafah. Dah ada gambar zirafah lah cikgu. Okey. Tengok gambar zirafah ni. Zirafah ni main. Apa tak effort dia? Dia kena mengangkangkan kaki dia. Nak minum kena kangkang dulu. Kita nak minum ambil air. Tapi zirafah tak boleh. Dia kena luaskan tapak dia dulu. Kenapa dia mengangkangkan kakinya? Kerana dia luaskan untuk merendahkan pusat graviti dia. Okey. Zirafah ni dia kena rendahkan pusat graviti. Macam mana dia nak rendahkan pusat graviti? Mengangkanglah jadi lebih rendah Okey. Tengok kepada haiwan ni, kangaroo. Kangaroo ada jadi dia tak berapa senang terjatuh. Sebab itulah dia pakai dia punya ekor. Bila dia nak pakai dia punya ekor, dia letakkan di atas tanah sudah akan keluasan tapak dia, menjadikan dia lebih stabil. Okay, tengok pula gambar yang ketiga. Badak sumbu. Kenapa haiwan-haiwan yang besar macam badak sumbu dengan gajah ada kaki yang pendek? Sebab kita tak nak pusat graviti yang terlalu tinggi. Boleh tak kamu bayangkan badak sumbu yang besar ni ada kaki yang tinggi macam zirafah? Tak ke senang dia terbalik, terjatuh. Okay, sebab itulah Tuhan ciptakan badak sumbu dengan kaki yang pendek supaya pusat graviti dia rendah dan dia lebih stabil. Dia berat kan? Dia kena stabil lah. Okey, haiwan yang paling stabil iaitu buaya. Buaya ni dia dah lah rendah. Pusat graviti dia rendah. Lepas tu dia punya kaki terkeluar macam ni. Tak macam badak sumbu ni tadi kaki terkeluar untuk tambah lagi dia punya luas tapak tu. Jadi buaya ni adalah haiwan yang paling stabil kat sini. Okey, dah pergi dah kepada faktor yang mempengaruhi haiwan punya kestabilan. Sekarang kita pergi kepada pergerakan manusia. Macam mana manusia bergerak? Okey, manusia bergerak. Macam mana tulang tu membantu manusia bergerak? Okey, tengok yang sebelah kiri pergerakan manusia. Ini adalah tulang padat kalau macam ni tulang padat. Yang dekat tengah-tengah baru tulang. Okey. Tulang ni dekat hujung tulang ni kita panggil rawan ataupun cartilage. Rawan ni membantu untuk mengurangkan geseran. Rawan untuk kurang geseran. Jadi dia lindungi tulang kita lah. Untuk lindungi tulang kita. Okey. Selepas tu kita tengok pula dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni ada cecair sinovial.
Cecair sinovial ni pakai untuk apa cikgu? Nak saja nak letak kat situ ke apa? Setiap fungsi setiap badan kita, dalam badan kita ada fungsi dia. Kalau tadi tulang tu dekat hujung mesti ada fungsi dia untuk kurangkan daya geseran. So tak ada kecederaan lah pada tulang kita. Tapi cecair sinovial ni dia untuk pelincir dalam sendi kita. Sebagai pelincir dalam sendi. Okey. Sendi ni kat mana cikgu? Sendi. Apa maksud sendi ni? Okey. Sendi ni dalam sekolah rendah pun kita dah belajar. Dia adalah tempat di mana dua atau lebih yang bertemu. Ingat sendi adalah tempat di mana dua atau lebih tulang bertemu. Okey. Bila ada dua atau lebih tulang bertemu, bagi contoh dekat mana? Bagi contoh sikit kat mana? Apa yang boleh bagi contoh? Contohnya lah dekat kita punya jari pun dah ada sendi. Kita tahulah ada dua tulang kat jari, ada dua tulang. Dua tulang dekat tengah-tengah ni. Inilah sendi. Dekat sendi tu ada cecair sinovial. Cecair sinovial ada pelincir dalam tu untuk lindung tulang kita, manakala rawan hujung tulang kita tu tak sebagai mengurangkan geseran. Okey, mana yang mengikat antara otot dengan tulang? Otot ni untuk kita bergerak membolehkan kita bergerak. Tak ada otot tak boleh gerak otot. Okey, otot yang otot dengan kita tulang adalah tendon. Dia menyambungkan otot kepada tulang. Jadi kita boleh bergerak ni untuk pergerakan. Okey, kita pergi kepada otot. Otot ni apa? Kita bergerak. Macam ingat tadi pergerakan cacing, berantagonis, begitu juga pergerakan kita, pergerakan otot kita berantagonis juga Bila satu otot mengecut, satu lagi kena mengendur. Dia tak boleh dua-dua mengendur, tak boleh dua-dua mengecut. Okey, saya suka bab ni sebab kita boleh buat Okey. Buat tangan anda bengkok. Macam ni. Bengkokkan tangan anda. Rasa, okey, sebelum tu kena tahu yang dekat atas ni, dekat luar, bicep. Yang dekat dalam ni adalah tricep. Bila kita bengkokkan tangan kita, rasa nak tahu bicep tu mengendur ke mengecut, kita pegang kita punya bicep ni. Keras kan? Keras, maka dia sedang mengecut. Bila bicep mengecut, tricep pula mengendur lah. Bila tegakkan tangan, rasa bicep kita. Oh, tak keras lah. Maka dia tengah mengendur dan tricep kita cut. Itu pergerakan berantagonis. Senang je nak ingat. Ingat pergerakan, ditanya pergerakan membengkokkan tangan. Bengkokkan je tangan dalam periksa tu. Peganglah atas ni. Bicep keras. Keras maksudnya tengah mengecut. Tricep mengendur. Tak keras maksudnya tengah mengendur. Dan kalau luruskan tangan sebaliknya lah. Macam tu nak ingat. Tu kalau saya lah harap membantu kamu semua. Okey, kita pergi kepada pola pertumbuhan manusia. Inilah yang saya katakan tadi. Graf berbentuk sigmoid. Graf berbentuk sigmoid. Okey. Bayi ada pertumbuhan pesat dekat sini. Bayi daripada 0 hingga 3 tahun. Sampai 3 tahun kita panggil bayi lah, peringkat bayi. Peringkat kanak-kanak daripada umur 3 tahun sampai umur tahun. Kanak-kanak, peringkat kanak-kanak. Pertumbuhan dia perlahan sikit, dia tak pesat. Tadi pesat dari baby sampai umur 3 tahun, cepat je dia membesar kan. Okey, daripada 3 tahun sampai 13 tahun, pertumbuhan dia perlahan kanak-kanak. Okey, remaja pula. Daripada umur 13, pernah tak kamu nampak kawan kamu masuk umur 13 tahun, rendah je. Sekali bila jumpa balik dekat tingkatan 5, dah tinggi dah. Tu sebab adanya pertumbuhan pesat. Okey, bila dah dewasa, tak ada pertumbuhan minimum. Kalau dah dekat umur 20 tahun, 157. Dekat umur 30 pun 157 juga. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Okey, kurang boleh. Kurang kamu berusia lebih daripada 65 tahun. Okey, kita pergi kepada yang bawah ni. Graf lengkung pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Pelajar kena ingat graf pertumbuhan manusia berbentuk sigmoid ataupun berbentuk S.
untuk lelaki dengan perempuan, dia berbentuk sama-sama berbentuk sigmoid tapi dia sedikit berbeza. Okay, jom kita tengok yang dekat yang warna biru ni lelaki Untuk lelaki, semasa bayi umur daripada 0 hingga ni bayi ni. Hingga 3 tahun lah ni. 3 tahun. Dia punya pertumbuhan sama je. Dia punya pertumbuhan sama. Bayi daripada 0 hingga 3 tahun, dia punya pertumbuhan kalau kita lihat, okay, sekejap bagi lebih jelas. Sampai sini, okay, 4 tahun lah. 4 tahun hingga 3 tahun ni. Okay. Bayi, dia punya pertumbuhan lelaki dengan perempuan sama. Okay. Lelaki dengan perempuan sama. Comel je orang lidi ni. Okay. Dekat usia kanak-kanak, daripada umur 4 sampai 12 tahun. Kanak-kanak daripada 4 sampai 12 tahun. Daripada 4 sampai 12 tahun, kita boleh nampak graf pertumbuhan lelaki. Lelaki kan, yang warna biru tu lelaki. Lebih banyak, lebih tinggi daripada perempuan. Okey, macam mana pula semasa menjengah remaja? Semasa menjengah apa jadi? Nampak kawan-kawan, nampak lelaki masa tingkatan 1 rendah je. Sekali jumpa tingkatan 5, kau lebih kan. Inilah sebab dia graf ni. Okey. Semasa remaja lebih kurang umur daripada 13 hingga 15 tahun. Okey. Perempuan ni lebih tinggi dari lelaki. Okey. So macam inilah perbezaan dia. Okey, daripada umur, ada lagi satu. Yang ni semasa remaja 13 tahun. Kita sambung di sini daripada umur 16 sampai 20 tahun. Lelaki menang balik masa ni. Pertumbuhan lelaki lebih banyak atau besar daripada perempuan. Inilah yang apa saya sebutkan, saya dah ringkaskan dalam ni. Okey, pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan lelaki lebih cepat daripada perempuan. Pada peringkat remaja, kadar pertumbuhan lelaki lebih banyak daripada perempuan. Kat sini kat sini remaja. Okey, so kita pergi seterusnya. Kita dah pergi kepada haiwan, dah pergi kepada manusia, kita pergi kepada tumbuhan pula tumbuhan. Tumbuhan ni kita bahagikan kepada dua, tumbuhan yang dan tumbuhan yang ada di laut. Bukan laut. Akuatik kita panggil tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik. Tumbuhan darat ni lagi pula. Kita bahagi kepada dua, iaitu tumbuhan yang berkayu. Yang tak berkayu ni kita tak panggil tak berkayu lah, kita panggil herba Tumbuhan tak berkayu. Herba ni tak ada kayu. Untuk tumbuhan berkayu, dia keras dan dia ada lignin. Apa contoh tumbuhan berkayu? Biasa keras lah. Rambutan, durian, apa-apa jenis pokok yang besar lah. Okey, untuk tumbuhan herba pula, macam apa contoh dia? Paku pakis, tu tumbuhan herba lah. Yang tak berkayu. Okey. Tumbuhan darat ni dia ada sistem sokongan tambahan dia. Untuk tumbuhan berkayu, sokongan tambahan dia akar banir. Kita boleh nampak dekat gambar ni akar sokong. Akar sokong ni dia biasanya macam akar tu dia tumbuh dari pokok ni, dari dahan pokok dia tumbuh ke bawah, ke tanah. Okey, untuk akar jangkang pula biasanya pokok mangrove, pokok apa nama dia? Pokok mangrove lah. Dia ada dekat paya bakau. Okey. Tumbuhan herba, dia disokong oleh sulur paut. Sulur paut contoh dia mentimun. Timun lah.
Akar cengkam, akar cengkam. Contohnya ni sukalah, ni kamus dia suka. Pokok duit-duit. Dan batang berongga. Dalam batang dia ni ada rongga. Dia memang tak ada kayu, dia ada rongga je. Tu sistem bahan dia. Dan untuk tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik apa? Dia ada tisu berkayu. Dia tak ada tisu berkayu. Tadi tumbuhan darat, tisu dia berkayu. Akuatik, dia tak ada kayu. Dia diberi sokongan daripada daya apungan air. Daya apungan air ya. Dia tak ada kayu, macam mana dia nak terapung? Sebab dia ada daya apungan air ni lah. Dan dia punya tisu dalam batang dia, erenkaima. Dia ada rongga-rongga. Nampak pokok ni? Dekat tengah-tengah yang berbentuk gelembung ni. Inilah erenkaima. Okey, selesai belajar sokongan tambahan dalam tumbuhan. Kita pergi kepada teknik menjawab. Dah 2 hari saya teknik menjawab kertas 1 ni. Apa teknik menjawab kertas 1? Siapa ada ingat lagi? Teknik apa? Teknik GPS. G ni apa? P ni apa? S ni apa? Teknik GPS. GPS ni garis. Garis kata kunci. Setiap soalan ada kata kunci pelajar. Potong jawapan yang kamu pasti dia salah. Dalam setiap ABCD tu, mesti ada 1 atau 2 soalan yang kamu rasa dia memang betul-betul salah. Kurang tendensi kamu untuk jawab jawapan yang salah tu. Jadi kamu tak keliru lah. Okey, dan akhir sekali selesai. Bulat je dalam kertas soalan tanpa pindahkan dekat kertas OMR. Tak guna juga kan? Selesai pindah dalam kertas OMR. Lah teknik GPS. GPS bukan sebarang GPS ya. Okey. Kita pergi kepada contoh-contoh soalan. Mana tahu soalan ni keluar ke? Tak ada. Dia contoh-contoh saja. Okey. Raja 4 menunjuk rentas dalam badan cacing. Tadi saya dah disebutkan. Cacing ada 2 jenis otot membujur dan otot lingkar. Otot membujur dan otot lingkar. Okay, dia dah label dah dekat sini. Otot membujur, otot lingkar. Okey. Okey, lepas tu dekat tengah-tengah ada body cavity ataupun ada rongga badan, ada bendali, ada air dalam ni. Lepas tu ada pula ketai ataupun kita. Okey, apa fungsi kita ni? Kita ni, dia lapisan bristle yang halus ni macam kaki. Kita ingat kaki tapi kaki dia bristle. Okey. Apa fungsi kita? Apa dia punya kata kunci ni? Fungsi kita. Ni kita ni. Fungsi dia menyerap makanan ke? Ni tak ada kaitan ni cikgu. Dia tak ada serap makanan pun. Saya belajar cacing gerakkan je. Macam mana cacing nak bergerak? Membekalkan nutrien. Tak ada kena mengena pada cacing. Confirm salah. Sila pangkah. Buang jawapan yang salah. Digunakan untuk perkumuhan. Maksudnya untuk buang air ke? Untuk buang najis ke? Tak, bukan ni. Salah juga. Dah dapat jawapan yang betul, digunakan dalam pergerakan. Selesailah kamu dapat jawapan. Okey, yang seterusnya. Tangan bengkok, tangan tak bengkok. Ni dia tegakkan tangan. Mana tricep, mana bicep ni? Okey. Jom kita tengok X ni apa. Dekat dalam sini. Kat sini. Maka dia adalah tricep. X ni tricep. X tricep. Tulis kat bawah. Y, bicep. Satu tricep mestilah satu lagi bicep cikgu. Okey. Okey, bagaimanakah otot X dan Y bergerak ketika luruskan tangan? Pelajar, sila garis luruskan ni. Dia cakap luruskan. Kalau lurus, apa jadi? Kalau ingat bengkokkan je cikgu. Kita bengkokkan tangan. Kita punya bicep ni keras. Maka bicep kita kena mengecut. Kalau kita luruskan tangan, bicep kita dia mengendur. Bicep. Bila kita luruskan tangan lah Y. Y. Bicep kita kena mengendur. Okey. Jadi kita tengok kita dah tahu pasal bicep, kita bicep dulu. Yang mana mengendur?
Okey, kita cari mengendur ada B dengan C je. Jadi yang mengecut ni confirm salah, buang. Terus buang dia. Okay. Jadi pilihan jawapan kamu antara B dengan C saja. Fokus dekat B dengan C. Pergi pula dekat tricep. Okey, kalau tadi bila tegakkan tangan, dia kita punya bicep mengendur. Betul, mengendur. Jadi kita punya tricep kena mengecut. Kamu perhati yang B ni dua-dua dia letak mengendur. Confirm lah salah. So, pergerakan kita kena antagonistik. Satu mengendur, satu lagi kena mengecut. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Rajah 5 menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia berdasarkan ketinggian, tinggi, umur. Ni siapa ni? Lelaki ke perempuan ni? Baca dulu. Antara peringkat A, B, C dan D. Yang manakah kanak-kanak yang kanak-kanak mencapai akil balil? Manakah kanak-kanak mencapai akil balil? Kat mana? Remaja lah kan? Akil balil ni usia remaja lah. T. Kat mana? Yang ni kita tahu baby. Lepas tu yang ni kita tahu peringkat kanak-kanak. Tak lagi mencapai akil balil. C, dewasa. Jadi yang paling tepat C, remaja. Okey. Tengok dekat zirafah ni. Kenapa pula lah dengan zirafah ni? Antara berikut yang manakah menyebabkan zirafah tak stabil? Sebab apa? Sebab tadi kita dah pergi kan? Sebab dia tinggi. Pusat graviti dia. Pusat graviti rendah. Lagi dia punya base area, tapak, luas tapak kecil. Okey, jom kita cari mana yang tak ada kena mengena. Saiz badan, tak ada kena mengena ni cikgu. Potong, pangkah, tak kena jisim badan lagi, tak ada kena. Antara luas tapak dan gravitinya. Okey, antara C dengan D. Mana ni? Tak nampak ni. Okey, luas tapak kecil. Ya, luas tapak dia kecil. Pusat gravitinya tinggi. Yang paling okey, ni antara dua ni kita pilih yang paling tepat. Dua ni betul, tapi yang paling tepat sekali adalah pada pusat graviti dia, ketinggian dia. Okay, jadi yang paling tepat adalah D. Okay, kalau kamu boleh jawab, sila nyatakan jawapan kamu di ruangan komen. Saya kita discuss sama-sama Okey. Kita pergi kepada soalan pasal pokok ni. Rajah di bawah menunjukkan satu jenis akar pokok sokongan. Akar apa ni pelajar? Tadi dah belajar akar apa? Akar banir. Akar banir ni apa? Mesti dekat pokok-pokok besar ni. Durian ke, rambutan ke. Sedapnya rambutan. Okey, pokok yang manakah mempunyai jenis akar tersebut? Akar banir. Jom remove dulu pokok-pokok yang kecil. Kelapa, jagung, matahari, pokok matahari, pokok kuaci pun salah. Jadi yang paling tepat antara pokok kelapa dengan durian lebih besar kan? Tinggi saja, tapi durian dia lebih besar dan dia tinggi, maka durian, akar banir. Okey, pergerakan obor-obor. Obor-obor ni dipergerakkan apa? Pergerakan hidrostatik. Pergerakan hidrostatik sebab dia tak ada tulang, boleh nampak ke? Tak ada. Hidrostatik, dia tak ada tulang. Rangka luar lagilah tak ada. Dia lembut. Bagaimanakah obor-obor mendapat sokongan? Macam mana obor-obor dapat sokongan dalam pergerakan? Okey, jom cari jawapan yang salah dulu. Obor-obor disokong rangka hidrostatik yang diisi dengan bendalin bantu pergerakan. Ni macam bagu tapi tak tahulah tepat ke tak. Biar dulu. Obor-obor disokong oleh rangka luar yang keras. Mana ada rangka luar kan? Confirm dah salah. Tolong pangkah. Remove. Okey. Obor-obor disokong oleh tekanan air. Ni pun tak ada kena mengena ni. Okey. Kita potong dan tengok nombor D. Bendalin obor-obor mengenakan tekanan dalam dinding badan untuk menjadi rangka luar. Rangka luar apa kena
orang keluar dengan obor-obor? Tak ada. Jadi sila pangkah D dan jawapan yang paling tepat A. Obor-obor dia adalah rangka hidrostatik. Dia diisi dengan dan ada rongga untuk bantu dia bergerak. Okey. Soalan seterusnya. Fungsi rawan. Apa fungsi rawan? Rawan ni dia ada dekat sendi. Tempat di mana dua tulang bertemu. Hujung tulang kita. Saya lukis sikit lah gambar tulang Tulang kita. Anggaplah tulang macam dumbbell dah lukisan ni. Okey. Yang ni, yang kat hujung ni. Inilah rawan. Okey, apa fungsi rawan ni tadi? Kita tadi ingatlah fungsi sendi tempat di mana dua tulang bertemu. Dan tempat di mana pelekatan otot dengan tulang. Lepas tu kita ada lagi belajar tadi pasal synovial fluid, cecair synovial. Tu untuk sebagai dia punya kita punya lubricant, kita punya pelincir. Dan kalau rawan dia bertindak untuk mengurangkan tekanan kan. Melindungi tulang sebagai pelincir tak? Sebab yang ni adalah cecair synovial, salah pangkah C. Menyambung otot dan tulang. Ini tendon lah cikgu. Dan mengurangkan daya geseran. Mana yang lebih tepat? Ya, dia melindungi tulang. Tapi yang lebih tepat, dia mengurangkan daya geseran. Okey, selesai. Pindahkan jawapan anda dalam kertas OMR. Dah selesai. Kita pergi kertas 2. Contoh kertas 2, dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, kita pergi dulu bahagian A. Bahagian A ni meliputi soalan, 1 soalan aplikasi dan 4 soalan sains proses skill. Kemahiran sains. Memerhati, melihat samalah. Memerhati, memberi hipotesis, memberi inference. Okey, jom kita tengok. Seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan anak benih kacang hijau. Ketinggian anak benih kacang hijau diukur setiap 2 hari. Pelajar, senang je kamu nak cari pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Saya dah kata, kalau kamu nak jawab soalan bahagian A, kamu kena cari jantung soalan. Jantung soalan adalah pemboleh ubah. Mana pemboleh ubah dia? Kalau jadual macam ni, yang sebelah kiri, yang mula-mula dulu adalah pemboleh ubah manipulasi. Yang kita ubah-ubah. Hari apa kita tengok hari apa. Hari pertama macam mana, hari kedua macam mana. Dan yang sebelah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ketinggian anak benih kacang hijau selepas beberapa hari. Yang itu pemboleh ubah bergerak balas. Yang sebelah kanan adalah bergerak balas. Sebelah kiri manipulasi. Okey, mana soalan ni? Okey, dia suruh lukis graf cikgu. 5 markah je setiap satu soalan untuk bahagian A ni. Okey, guna data dalam jadual 2. Tengok data sebelah sini tadi. Tengok data ni. Sila lukis graf ketinggian anak benih kacang hijau melawan masa. Kamu boleh nampak dia dah bagi skala. Dia dah bagi paksi Y apa. Dia dah bagi paksi X apa. Pelajar. Dan lagi satu tips lah untuk kamu. Paksi Y ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan paksi X ni sentiasa pemboleh ubah manipulasi. Ingat paksi Y pemboleh ubah bergerak balas. Sentiasa. Paksi X sentiasa pemboleh ubah manipulasi. Okey, sekarang dia suruh plotkan graf. Graf apa dapat? Kita cubalah plotkan kan. Okey, kita guna color yang menarik sikit. Kita plotkan. Hari kosong, kosong. Hari kedua, 1. Hari kedua, dia punya tinggi 1 cm. Keempat berapa? Hari 5 cm. Hari keempat 5 cm, tengah-tengah sikit. Okey. Hari keenam 9 cm. 9 cm tengah-tengah ni. Hari ke-8. Hari ke-8 berapa cm? 11 cm. Dan hari ke-10. Hari ke-10 12 cm. Okey, dia nak tengok lengkuk pertumbuhan je ni. Okey. Lepas tu kamu nak biar ke? Bila kamu informasi yang betul, kamu dapat 1 markah di situ. Tapi kalau kamu tinggalkan je, okey dah siap ni cikgu. Dapat 1 markah je lah, tak dapat 2 markah, tak dapat markah penuh pelajar. Okey, lagi 1 markah kat mana cikgu? Okey, kamu kena linkkan ataupun sambungkan antara satu sama lain. Gariskanlah, buat je cantik. Okey, gariskan.
antara satu sama lain. Okey. Ya, dia sampai sini je Dia sampai sini je. Dapat graf kamu lebih kurang berbentuk sigmoid kan? Berbentuk sigmoid. Okey, dah dapatlah lagi satu markah. Markah penuh dekat sini. Sangat senang sains ni. Jawapan ada dalam soalan. Okey, berdasarkan graf dalam Raja 2A yang telah kamu lukis. Apa hubungan? Jom tengok sebelah sini Apa hubungan antara ketinggian anak benih dengan kacang hijau? Okey, pelajar bila cakap pasal hubungan, maka dia tanya pasal hipotesis. Kita nak buat hipotesis macam mana? Semakin bertambah apa? Semakin bertambah apa? Semakin bertambah atau semakin berkurang? Okey, tengok Semakin kita boleh nampak graf sigmoid ni meningkat, semakin bertambah hari, bertambah ketinggian anak benih. Kamu bolehlah buat ayat ketinggian anak benih meningkat dengan masa. Satu markah untuk hipotesis dan berdasarkan eksperimen nyatakan definisi secara operasi. Cikgu, saya sangat takut nak jawab definisi secara operasi ni. Dia nak jawab. Pelajar definisi secara operasi ni, dia punya jawapan ada dalam soalan. Macam mana? Kenapa cikgu cakap jawapan ada dalam soalan? Dia mesti tanya istilah. Istilah, nak jawab soalan definisi secara operasi, istilah kamu dengan pemboleh ubah bergerak balas. Apa istilah dia? Dia tanya definisi secara operasi bagi pertumbuhan anak benih. Bagi pertumbuhan anak benih. Pertumbuhan anak benih. Jadi kita tulislah pertumbuhan anak benih kacang hijau. Anak benih apa? Tulislah anak benih kacang hijau kan. Satu. Yang ni istilah. Lagi satu adalah ketinggian anak benih kacang hijau setiap 2 hari. Yang ini kan pemboleh ubah bergerak balas. Kan dah dapat satu markah penuh. Okey, jadi lepas ni jangan takut untuk jawab soalan definisi secara operasi. Istilah yang dia tanya, apa yang dia tanya, tambahkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita perhatikan dekat akhir sekali. Okey. Kita tengok soalan seterusnya, soalan aplikasi. Soalan aplikasi ni, Raja menunjukkan lengkung pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar. Kita tahu haiwan dengan rangka luar, dia punya bentuk graf adalah berbentuk tangga. Pada pendapat kamu, mengapa graf dalam Raja 1 berbeza dengan graf yang di luar? Raja 1 tadi, graf berbentuk sigmoid kan, pertumbuhan organisma. Tapi Raja 2 ni berbentuk tangga. Kenapa? Sebab haiwan mengalami ekdaisis. Dia akan alami beberapa penyalinan kulit maksimum 5 kali sebelum dia jadi dewasa. Dari telur sampailah dewasa. Okey, kita pergi secara ringkas kepada bahagian B. Bahagian B ni soalan teori. Soalan teori ni kalau kamu tak baca, tak dapatlah. Sebab itulah ikut kelas saya. Sebab kita sama-sama ulang kaji daripada bab 1 sampailah bab yang terakhir tingkatan 5. Okey, jom. Raja 7.1 mula kadar pertumbuhan manusia. Okey, ada berapa? Yang ni kanak-kanak. Okey, yang ni bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Apa bentuk lengkung pertumbuhan manusia yang ditunjukkan pada Rajah 7.1? Kata kunci dia tanya pasal bentuk. Dah ulang kali saya sebutkan sigmoid ataupun berbentuk markah di situ. Amira mempunyai nenek 70 tahun. Nenek dia dah tua. Dia mendapati badan nenek dia semakin bongkok. Kenapa bongkok? Berdasarkan 7.1, mana peringkat pertumbuhan nenek dia? Peringkat pertumbuhan nenek dekat mana? Dekat sinilah, E kan? E. Kenapa? Dia jelaskan lagi satu markah. Satu markah untuk peringkat E. Kalau kamu tulis satu markah je, peringkat E satu markah je, sebab tu kena baca soalan sampai habis. Jelaskan. Last kali dia tanya. Mengapa? Jelaskan. Sebab penurunan ketinggian nenek dia. Pertumbuhan dekat peringkat E ni, pertumbuhan dah terhenti. Dah tak ada sebarang pertumbuhan. Okey. Kita tengok pola pertumbuhan lelaki dengan perempuan berbeza. Lelaki dengan perempuan berbeza. Okey. Lelaki yang garis menegak, perempuan yang garis putus-putus. Daripada bayi sama je pertumbuhan dia. Lepas tu peringkat kanak-kanak, lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Peringkat remaja, kita tengok daripada umur 10 tahun sampailah umur 14 tahun.
perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Tup-tup dah form 5, lelaki tu kita nampak tinggi. Daripada umur 14 sampai umur 18, kita boleh nampak lelaki lebih tinggi daripada wanita. Okey, berdasarkan graf pada 7.2, berikan 2 perbandingan. Perbandingan kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan. Okey, pada peringkat kanak-kanak, saya dah sebutkan perbandingan tadi, peringkat kanak-kanak, dia suruh bagi 2. Sila beri 2, 2 tempat kosong, maka 2 markah. Kanak lelaki lebih cepat berbanding pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Okey, peringkat remaja, pertumbuhan remaja perempuan lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan remaja lelaki. Okey. Gizi seimbang ni soalan favourite lah, soalan tentang perbandingan pertumbuhan lelaki dengan perempuan. Jadi, please take extra note dekat situ pelajar mana pertumbuhan lelaki tinggi, mana pertumbuhan perempuan lebih tinggi. Okey. Gizi bermaksud makan setiap hari. Gizi seimbang adalah penting kepada manusia. Pada pendapat anda, apakah kesan gizi seimbang terhadap kadar pertumbuhan manusia? Okey, apa kata kunci dia? Kesan gizi tak seimbang. Bila kita makan tak ikut makanan yang kita tak ikut makanan yang seimbang. Kita tak suka makan sayur, kita suka makan karbohidrat, kita suka makan lemak je, makanan manis. Apa kesan dia? Ataupun bila kita kurang protein, pertumbuhan seseorang tu boleh terbantut ataupun pertumbuhan seseorang boleh menyebabkan ni soalan aplikasi. Jawab je apa yang kamu rasa logik. Okey. Kita pergi kepada bahagian C. Bahagian essay, baru pertama kali saya nak pergi ke essay. Dah memandangkan untuk unit 6 ni, dia favourite sikit soalan essay dia. Dia suka bagi soalan essay. Soalan essay ni pelajar takut nak jawab. Dia kena buat karangan. Siapa suruh kamu buat karangan? Sebab saya tak ingat cikgu dia punya prosedur. Kenapa tak ingat prosedur? Saya nak bagi tips macam mana nak ingat prosedur. Untuk bahagian C, untuk soalan nombor 11, soalan AC ni, biasanya dia melibatkan soalan yang ada pemboleh ubah. Okey, jawapan dia ada dalam soalan. Macam biasa, sains selalu macam tu. Soalan pertama, dia biasanya akan pernyataan masalah. Tengok kat sini, dia akan tanya pernyataan masalah. Lepas pernyataan masalah, dia akan tanya hipotesis. Soalan dia sama. Lepas hipotesis, dia tanya pula prosedur. Prosedur tu 8 markah. Pernyataan masalah 1 markah, hipotesis 1 markah. Pelajar, macam mana kamu nak dapat jawab soal markah penuh? Jom ikut saya punya tips ni. Okey. Markah penuh untuk pernyataan masalah. Nyata nama pun pernyataan masalah. Mestilah soal pernyataan kamu diakhiri dengan tanda soal, question mark. Okey, mulakan dengan soalan. Apa, mengapa, bagaimana, di mana? Apa-apalah. Yang penting kamu kena baca dulu. Gariskan yang mana pemboleh ubah manipulasi, cari pemboleh ubah bergerak balas, kesan atau hasilnya. Semasa waktu mata pelajaran sains, guru menyatakan tulang burung lebih kuat daripada tulang gajah. Tulang burung lebih kuat daripada tulang gajah. Inilah dia dah bagi dah hipotesis. Kerana tulang berongga, manakala burung ada tulang berongga, manakala tulang gajah tulang padat. Soalan sedang bermain di otak. Adakah tulang berongga benar-benar lebih kuat daripada tulang padat? Ni dah bagi persoalan. Firdaus menjalankan eksperimen membuktikan tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Jadi apa pernyataan masalah dia? Soalan kita kena akhiri dengan question mark ataupun tanda soal, tambah dengan kesan manipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Mengapakah tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat? Dah 1 markah. Dia dah bagi dah jawapan. Mengapa tulang berongga lebih kuat berbanding tulang padat? Kita tengok seterusnya, hipotesis. Nak jawab hipotesis ni kita kena buat perbandingan, pernyataan berdasarkan apa yang dia bagi ni tadi. Okey, dia dah bagi dah, dia dah cakap dah. Tulang, dia cakap dekat sini, tulang burung lebih kuat daripada tulang gajah. Kita tahu tulang burung, tulang berongga. Tulang gajah, tulang padat. Okey, jadi tulang berongga lebih kuat berbanding tulang padat.
Tulis je apa yang dia dah bagi. Satu lagi markah, free 2 markah untuk esei. Wajib jawab pelajar, jangan pandai-pandai nak tinggal soalan pilihan, soalan 12 dengan 13. Yang ni wajib jawab. Okey, merancang eksperimen. Dia akan bagi kamu senarai radas, kamu kena cari berdasarkan radas tu, cari mana pun boleh ubah manipulasi, mana pun boleh ubah bergerak balas. Lepas tu dia akan tanya tujuan dulu. Untuk mengkaji sama ada tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Dah, saya dah bagi jawapan. Okey. Kita baca dia punya radas. Kamu diberi kertas A4. Kertas A4, jom kita garis. Kita diberi kertas A4, pita selofan, cardboard, gunting dan bahan lain. Kamu boleh bagi barang-barang apa yang kamu perlukan lagi. Huraian anda hendaklah mengandungi kriteria tersebut. Kamu kena buat eksperimen. Bila ingat pasal bab 7 ni, pasal tulang padat dengan tulang berongga, tolong ingat eksperimen yang buat dia dekat saya tunjuk gambar lah lebih. Yang macam ni. Kita ada belajar eksperimen. Satu menggunakan tulang, satu lagi menggunakan tulang padat. Okey. Jom saya bagi tips macam mana kamu nak jawab soalan prosedur. Kalau nak jawab soalan tujuan tu, kamu hanya perlu nyatakan untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Untuk mengkaji sama ada tulang berongga pada tulang padat. Okey, prosedur dia. Lukis 2 rajah, labelkan. Labelkan. Kamu akan dapat 2 markah. Dekat lukisan ada 2 tu pun kamu akan dapat markah ya. Lepas tu kamu tolong buat 5 ayat ni. Lukis radas. Memandangkan kamu dah lukis, kamu tinggal tulis saja. Radas telah disediakan seperti ditunjukkan di atas. Dah lukis, nak buat apa? Sebut lagi, buat bulatan. Bentuk seperti meja, tak perlu. Okey, tuang atau masukkan, tempatkan. Ni pun tak perlu. Kalau bersesuaian boleh tulislah. Contohnya latex. Masukkan asid, tuangkan asid ke dalam latex. Yang ni dia tak ada apa-apa, kita tak perlu tuang, tak perlu masukkan apa-apa. Okey. Ataupun kamu tempatkan, letakkan buku teks kan. Kita letak buku teks atas tulang silinder berongga dengan silinder teks. Nyatakan tempatkan buku teks di atas tulang berongga atau tulang padat. Eksperimen dengan menyatakan pemboleh ubah manipulasi 1 dan manipulasi 2. Eksperimen diulang dengan menggantikan silinder padat dengan silinder padat. Okey, keputusan direkod jadual. Okey, ni saja. Kamu dah dapat 4 markah dekat situ. Okey, contohlah. Okey, cikgu saya tak sukalah lukis cikgu. Boleh ke saya tulis je? Boleh, tak ada masalah. Sama-sama 4 markah. Tapi tak kemudah kalau kamu lukis dan tulis sikit saja. Nampak 4 silinder, kita dah ada 1 silinder berongga, 1 silinder tak berongga. Disusun di atas, letakkan buku teks atas cupboard satu persatu sehingga gulungan kertas ni bengkok. Lepas tu kita rekodkan dalam jadual. Dah, itu je, senang. Lukis tak perlu cantik-cantik, tak perlu nak lukis cantik-cantik. Kamu hanya lukis asal difahami. Tak perlu bershaded sebagainya. Kalau kamu nak buat ayat penuh boleh, tak ada masalah. Tapi kena nyatakan satu persatu lah. Macam mana kamu nak buat macam mana kamu nak buat silinder berongga. Kamu kena gulungkan silinder tu dulu. Berapa cm. Kena nyatakan. Lekatkan ke 4 gulungan. Ni kena nyatakan satu persatu. Dia terpulang pada kamu yang mana ia memudahkan. Kalau tak suka lukis, buatlah ayat penuh. Ayat penuh ada di dalam buku teks. Okey? Tapi tips yang mudah dia, tolong lukislah. Lukis je. Lepas tu kamu tinggal nyatakan. Radas disusun seperti yang dinyatakan, yang ditunjukkan di atas. Okey, kita pergi kepada penjadualan data. Penjadualan data markah yang 1 markah Satu markah di sini. 4 markah pula. 4 markah ni untuk prosedur. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Sebelah kiri. Mula-mula mesti pemboleh ubah manipulasi. Tadi kita pakai apa? Tulang atau silinder berongga. Silinder rongga. Lagi satu kita pakai
in the padat. Okay, jadi pemboleh ubah bergerak balas berapa buku teks? Buku teks berapa? Buku teks 3 ke? Biasanya tulang berongga dia akan dapat pegang buku teks yang lebih banyak ya. Okey, yang ni saya punya tips. Tolonglah buat supaya tak tertinggal mana-mana satu. Satu markah di sini. Tesis lagi satu markah, dua markah dan 8 markah di sini. Tujuan satu markah, pemboleh ubah dia akan beri 2 markah. Prosedur dia akan beri 4 markah. Dan penjadualan data 1 markah. Penjadualan data 1, 2, 1 markah lagi. Okey. Dan total dia 10 markah. Senang je kamu nak dapat 10 markah ni pernyataan masalah. Ikut je apa yang saya nyatakan. Cari dulu mana pemboleh ubah manipulasi, mana pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita pergi kepada soalan pilihan. Contoh soalan pilihan. Kita ada soalan antara 12 atau 13. Tolong pilih soalan daripada unit yang kamu kuasai. Okey, contoh dia. Ulia ni mengalami kecederaan saraf tunjang. Saraf tunjang sebab dia jatuh ketika main bola dengan kawan-kawan dia. Jadi Ulia perlu dapatkan rawatan pakar untuk menangani masalah dia. Masalah kecederaan saraf tunjang. Dari 3 bidang kerja, soalan pilihan. Kamu pilih mana-mana. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Daripada kerjaya yang dinyatakan, pilih kerjaya mana yang paling sesuai untuk Ulia rujuk bagi rawat penyakit dia. Kerjaya yang paling sesuai, Okey, kita ada ahli fisioterapi, dia bagi ahli fisioterapi. Dia bagi lagi chiropractor, dia bagi lagi. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut. Pelajar, saya ulang kali duk cakap kalau soalan macam ni, kamu buatlah jadual. Sebelah kiri kamu nyatakan kehendak soalan, dia tanya tujuan. Yang dua, dia tanya penjelasan. Yang ketiga, dia tanya bidang kepakaran mengikut keutamaan. Dan yang keempat, supaya kamu tak tertinggal salah satu. Okey, pada sampel jawapan, tujuan bermula dia tanya tujuan memilih. Untuk pilih pakaran yang betul untuk rawatlah kecederaan Ulia. Dia dah nyatakan dah dalam soalan. Okey, penerangan ahli fisioterapi. Ahli fisioterapi ni buat apa? Dia biasanya untuk bantu fokus kepada rawat dia punya yang bergerak kembali lah biasanya kan. Okay, chiropractic dia biasanya fokus kepada saraf. Ulia kan tadi dia ada kecederaan saraf. Mungkin yang ni lebih sesuai. Dia tak ada pembedahan. Ortopedik. Dia ada pembedahan. Biasanya boleh pakai ubat atau ada pembedahan dan ada perawatan lain. Biasanya perawatan moden. Okey, susunan pilihan. Kamu nak pilih yang mana? Dia tak ada. Ahli chiropractic lah yang paling sesuai kan. Sebab dia fokus kepada saraf. Ulia mengalami kecederaan saraf tunjang. Okey, ortopedik. Ortopedik yang kedua, kalau dah tak boleh rawat terus operation, ada surgery kan. Yang ni yang kedua ikut kesesuaian. Dan yang ketiga ahli fisioterapi. Barulah sekali. Kamu susun ikut pilihan kamu. Ahli chiropractic, kenapa kamu buat pilihan Ulia perlu pergi kepada chiropractic dulu, ahli chiropractic? Sebab kerana kepakaran rawat saraf. Okey, dah dapat markah yang terakhir. Tolong buat kotak macam ni nombor 1, nombor 2 supaya kamu tak tertinggal. Ni kan lebih kurang soalan terakhir, jadi mana tahu tak semua tertinggal salah satu. Padahal kamu boleh je jawab. Okey, dah selesai dalam bab ni. Kita pergi kepada unit 7, bab koordinasi badan. Okey, sebelum tu kita rehat selama lebih kurang 1 atau 2 minit sekejap Sebelum kita sambung bab koordinasi badan, nak tahu hormon apa yang ada dalam badan manusia, dilembiskan oleh kelenjar apa. Sebentar ya. Okey, saya jumpa lagi kejap lagi dalam unit 7. Okey pelajar. Okey, tadi kita dah selesai unit 6. Unit 6 kita dah belajar pasal pergerakan, pertumbuhan manusia, pertumbuhan haiwan,
tumbuh-tumbuhan, akar sokongan tumbuhan. Sekarang ni kita pergi kepada manusia semula, kita belajar sistem endokrin manusia. Okey, endokrin ni apa? Endokrin ni kelenjar. Kalau ingat endokrin, tolong ingat kelenjar Endokrin manusia. Kelenjar manusia dia ada 5. Yang pertama, kelenjar pituitary dalam kita punya otak. Lepas tu kita ada kelenjar tiroid dekat kita punya tekak. Lepas tu kita ada lagi pankreas. Pankreas dia dekat, nanti saya tunjuklah, kita ada gambar kejap lagi. Ovari untuk perempuan dan testis untuk lelaki. Okey. Kelenjar ni kelenjar bukan sebarang kelenjar, dia merembeskan hormon yang tersendiri. Untuk kelenjar endokrin, untuk kelenjar pituitary dalam kita punya otak, dia merembeskan hormon merembeskan hormon antidiuresis. Yang ni saya ringkaskan. Kalau hormon pertumbuhan kita sebut GH, growth hormone. Hormon antidiuresis biasanya orang tulis ADH. Antidiuresis sahaja. Okey, jom kita tengok fungsi hormon pertumbuhan. Apa fungsi dia? Untuk rangsang pertumbuhan. Nama pun pertumbuhan, rangsang pertumbuhan. Cikgu. Okey. Hormon ni kalau lebih jadi masalah, jadi penyakit. Kalau kurang pun jadi penyakit ya pelajar. Okey, untuk hormon pertumbuhan kalau lebih dia jadi kegergasian. Kamu pernah nampak tak ada kalau individu terlalu tinggi dia lebih daripada 7 kaki. Yang tu dia punya hormon pertumbuhan terlebih lah tu. Kalau kurang pula, jadi pula kerdil. Dia punya tinggi orang dewasa kurang daripada 147 cm untuk orang dewasa lah. Bukan kanak-kanak untuk orang dewasa. Baru kita sebagai orang tu menghidap kekerdilan. Okey, lagi satu hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary ni, antidiuresis. Antidiuresis ni dia terus shoot pergi dekat buah pinggang. Sebab apa? Dia kawal kuantiti air yang diserap semula oleh kita punya buah pinggang. Ginjal ni buah pinggang Okey. Kalau lebih sangat, contohlah hormon antidiuresis ni terlebih. Dia cakap dekat buah pinggang. Jangan dia terlebih hormon. Dia kata bila dah terlebih, jadi kuantiti air yang diserap semula tu banyak kan? Bila terlebih air yang diserap semula tu adalah sedikit ke banyak? Air terkumpul di bahagian tertentu badan. Edema. Keadaan tu kita panggil edema. Biasanya ada dekat bahagian kaki lah. Bila dia terlebih antidiuresis, dia jadi edema. Bila kurang antidiuresis, kita jadi air kuranglah diserap semula. Air kurang diserap semula oleh buah pinggang kita. Jadi banyak air yang dikeluarkan. Serap. Banyak air yang dikeluarkan. Buah pinggang tak serap air dah. Okey. Pernah dengar tak ada penyakit diabetes insipidus? Penyakit ni di mana dia punya salah satu simptom pada waktu malam seseorang tu kerap kali kencing dan seseorang kerap kali dia selalu rasa haus. Selalu rasa haus dan kerap kali itu bahaya tanda-tanda anda menghidap diabetes insipidus. Macam mana ni diabetes insipidus ni? Okey. Hormon antidiuresis kurang. Dia bagi tahu dia sampai dekat buah pinggang. Jadi air tak diserap semula. Jadi banyak air yang keluarlah. Ini adalah satu situasi yang berlaku bila badan kita ada banyak sangat gula. Kita panggil diabetes insipidus. Okey, kelenjar tiroid. Tiroid ni merembeskan hormon thyroxina. Awal kita punya kadar metabolisme. Metabolisme ni apa cikgu? Metabolisme ni kita makan kan, untuk makanan tu jadi tenaga kita. Itulah metabolisme. Bila berlebihan, dia menyebabkan hyperthyroidism. Pernah dengar tak penyakit Graves' disease? Contohnya mata terbeliak ataupun palpitation. Palpitation ni macam menggeletar. Kamu pernah tak makan seharian, lepas tu kamu rasa menggeletar? Sebab badan kita kurang gula lah tu. Badan kita kurang gula. Okay, hyperthyroidism, menggeletar. Lepas tu seseorang kalau perempuan dia mengalami masalah period yang okay. Kalau kurang pula hormon tiroksina ni jadi goiter.
Kalau orang Melayu kata beguk dekat kita punya leher. Okey, pankreas. Pankreas. Dia merembeskan hormon insulin. Dia ni menukarkan gula kepada glukagon dan disimpan dalam hati. Okey, lepas tu fungsi dia kawal glukosa darah. Kalau dia banyak sangat hypoglycemia, saya ada sebut tadi, hypoglycemia situasi dekat mana terlalu banyak insulin, jadi semua insulin banyak sangat, semua gula dia simpan dalam bentuk glukagon, tak ada gula dalam badan. Itulah kita boleh menggigil tu. Mellitus. Bila kurang insulin dirembeskan, pankreas dia tak boleh rembeskan insulin banyak, insulin lagi. So paras gula dalam darah akan jadi banyak. Okey, ovari. Ovari merembeskan dua hormon, estrogen, progesteron. Estrogen ni merangsang penghasilan ovum. Kalau lelaki pun dia ada estrogen tapi tak banyak, sikit. Tapi kalau banyak dalam lelaki tu boleh ada sifat keperempuanan. Itulah boleh jadi yang lelaki tiba-tiba ada breast enlargement. Okey. Jadi kalau dia berkurang pula, si ciri-ciri seks sekunda perempuan dia akan terjejas. Contohnya perempuan tu tak ada period ke, dia kurang subur ke. Okey, progesteron. Ovari merembeskan progesteron, dia menebalkan ketebalan dinding uterus. Kalau seseorang perempuan tu pregnant, dia memerlukan dinding uterus yang tebal kan, barulah ada penempelan zigot. Okey, kalau dia berlebihan dia ada masalah haid lah. Masalah haid. Kalau kurang pula lewat haid sebab tebal kan, dia tak. Okey, testis pula dia merembeskan hormon testosteron. Hormon testosteron ni apa cikgu? Hormon testosteron dia kawal perkembangan ciri-ciri seks sekunda, rangsang penghasilan sperma. Kalau dekat perempuan pun ada testosteron tapi tak banyak. Contohlah kalau banyak dekat perempuan itulah yang bagi sifat kelelakian pada. Contohnya perempuan tu dia tak ada breast, yang biasanya perempuan normal woman dia ada enlargement of the breast, tapi kalau dia kurang, seorang wanita kurang hormon, terlebih hormon ni, dia breast enlargement tu tak ada. Okey. Ataupun dia ada banyak bulu dekat muka ke, macam lelaki lah ada misai macam tu. Okey, kalau dia kurang pula untuk lelaki, jadi lelaki tak akan dapat hasilkan sperma yang banyak lah. Sperma yang rendah, masalah kesuburan pula. Okey, kita tengok mekanisme macam mana kelenjar-kelenjar endokrin ni dia merembeskan hormon. Macam mana dia okey, contohnya pankreas. Pankreas kan dia merembeskan hormon insulin. Bagi contoh pankreas, organ pankreas. Kita tahu pankreas merembeskan insulin. Okey, ini pankreas. Yang warna kuning ni adalah pankreas. Dan yang warna purple ni, inilah insulin. Ini macam mana dibawa masuk dalam badan. Macam mana dia boleh jadikan seseorang tu kurang darah, kurang gula dalam badan ke, banyak gula dalam badan ke. Okey, insulin dirembeskan masuk ke dalam salur darah kita. Insulin ni macam kereta lah. Okey, dia masuk, lepas tu dia bergerak. Dia jumpa sasaran. Insulin dia punya kawan adalah glukosa. Ni kawan dia glukosa. Ini bukan kawan dia. Ni bukan kawan dia. Dia akan jalan. Hormon ni dia akan jalan sepanjang-panjang salur darah sampai dia jumpa kawan dia. Sampai dia jumpa glukosa. Nampak tak dia punya bentuk reseptor sama, bulat, sampai dia jumpa bentuk yang sama, bulat, barulah dia bergabung. Kalau tadi dia jumpa yang bukan sasaran ni, bentuk tak sama ni, bukan kawan, jalan lagi sampai jumpa kawan dia. Okey. So macam mana hormon dihantar dalam badan kita? Melalui sistem peredaran. Macam itulah hormon dihantar, tapi dia hanya akan bind dengan sasaran dia, dengan reseptor dia je. Dengan insulin lah. Kalau progesteron dengan progesteron. Kita dah belajar hormon tadi kan. Ada hormon pertumbuhan,
ada hormon ADH. ADH dia pergi kat buah pinggang. Dia cari sampai dia jumpa dia punya reseptor sasaran. Lepas tu kita ada tyrosin lagi. Okay, ingat yang ni dia hanya akan bergabung dengan dia punya sasaran melalui sistem peredaran darah. Ingat, sistem peredaran darah. Okey, bagaimana? Ada soalan? Bagaimana hormon dihantar dalam badan ke organ sasaran melalui sistem peredaran darah manusia lah. Okey, terakhir dalam unit ni yang kejap je dah nak habis kan. Okey. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol. Dadah dan alkohol. Dadah ni apa-apa saja bahan kimia lah. Bab ni pun, sub-unit ni pun agak menarik. Jom kita tengok ada berapa jenis dadah. Dadah ada beberapa jenis. Iaitu ada 4 jenis kita kategorikan. Yang pertama, inhalan. Yang kedua, perangsang, penenang. Dan yang terakhir, halusinogen. Ingat dadah dikategorikan kepada 4. Yang pertama, inhalan, perangsang, penenang dan halusinogen. Setiap satu jenis dadah ni ada mekanisme. Okay. Inhalan dalam bahasa Inggeris dia inhalan juga. Nama pun inhalan, jadi ambil dengan disedut. Biasanya kita sedut melalui pernafasan daripada hidung. Okay. Contohnya gam ataupun selin, petrol. Okay. Ada orang adalah ketagihan menghidu gam. Ketagihan menghidu gam. Dia boleh menyebabkan halusinasi. Boleh menyebabkan halusinasi. Okey, untuk dadah jenis perangsang pula, macam mana cikgu perangsang ni? Dia akan percepatkan pergerakan impuls. Dia cepatkan lagi impuls kita bergerak. Macam mana dia cepatkan pergerakan impuls tu? Saya bagi contoh pesakit ADHD. ADHD adalah satu penyakit attention deficit hyperactive disorder. Kanak-kanak yang hyperaktif, biasa kanak-kanak lah orang ADHD. Pesakit ADHD ni dia akan diberikan dadah jenis perangsang ni untuk apa? Biasanya pesakit ADHD ni dia sangat susah nak fokus. Pembelajaran dia suka sesuatu, dia tak boleh nak fokus. Jadi dia diberi dadah jenis perangsang, ubat jenis perangsang ni untuk tingkatkan aktiviti neurotransmitter dalam otak dia. Dalam otak kita ada neurotransmitter punya aktiviti, kita panggil neurotransmitter. Aktiviti dalam otak lah, neurotransmitter. Okey, yang perangsang ni tadi, dadah jenis perangsang, dia akan tingkatkan aktiviti neurotransmitter dalam otak, iaitu dopamin level bertambah. Dopamin. Jadi seseorang tu boleh lebih fokus dalam kelas, dalam belajar. Ingat perangsang, ingat ADHD, ingat meningkatkan dopamin dalam dia punya otak. Jadi dia boleh lebih lama fokus, dia boleh lebih fokus untuk belajar. Okey. Penenang ni apa pula? Okey, penenang contoh dia morfin, heroin, barbiturat, opium. Dia pula melambatkan pergerakan impuls. Dia melambatkan aktiviti neurotransmitter dalam otak. Kalau tadi perangsang dia mempercepatkan aktiviti neurotransmitter dalam otak, dia aktiviti neurotransmitter dalam otak. Tapi penenang ni dia rendahkan. Dia cakap cool down. Dia rendahkan aktiviti neurotransmitter dalam Okay, contoh dia tadi dah sebut morfin, heroin, barbiturat, opium, untuk bagi orang lebih relax. Biasanya untuk orang-orang yang menghidapi masalah depresi yang kronik lah. Okey, halusinogen. Kita pergi kepada contoh dulu.
marijuana, LSD, ketamin. LSD ni apa? Lysergic acid diethyl. Tapi biasa tulis LSD je dah, ada markah dah. Okey, apa tugas halusinogen ni? Nama pun halusinogen, mestilah dia menjadikan seseorang tu berhalusinasi. Halusinogen dia akan merangsang aktiviti neurotransmitter dalam otak tu. Benda yang tak ada pun nampak ada. Okey, dah selesai dadah. Last kali. Kita pergi kepada alkohol. Cepat je kan? Okey, kesan penyalahgunaan dadah atau alkohol lebih kurang sama, sirosis hati. Kenapa sirosis hati? Sirosis hati ni apa? Sirosis hati ni adalah keradangan hati. Okey, sebab apa hati tu ada keradangan? Sebab sebarang bahan kimia atau apa-apa yang kita makan, dadah atau alkohol, dia akan ditapis hati. Bila dah terlalu banyak salah guna dadah atau alkohol, terlalu banyak, hati kita pun jadi rosak lah. Itulah dia menyebabkan keradangan dalam hati. Kita panggil sirosis hati dalam bahasa saintifik dia. Okey, ulcer perut. Dadah dengan alkohol tu pergi dekat perut, dalam perut akan menghakis perut kita lama-lama sebab dia bersifat asid kan. Perut kita dah asid, bersifat asid lagi. Lama-lama dia jadi terhakis. Itu dah dinamakan ulcer perut. Ketidakseimbangan hormon. Dia menyebabkan ketidakseimbangan hormon juga. Lepas tuturan menjadi tidak jelas. Bayangkanlah kalau seseorang tu ambil halusinogen, nampak benda yang tak ada. Jadi tak boleh kawal dia punya pertuturan tu. Lambat balas. Okey. Sebab itulah untuk orang-orang yang mabuk, dia tak boleh memandu. Sebab dia punya tindak balas lambat. Dia punya aktiviti neurotransmitter dalam kepala dia lambat. Contoh, bawa kereta, orang kereta, tiba-tiba ada lembu lalu. Sepatutnya tindakan refleks kita terus tekan brek kan. Tapi untuk orang mabuk ni, dia tengok dulu baru tekan brek. Tindak balas dia lambat. Neurotransmitter dia tindakan neurotransmitter dalam kepala dia berkurang. Tingkah laku ganas, nampak pun dah berhalusinasi. Tingkah laku pun boleh jadi ganas. Kita tak boleh kawal. Okey, kita tengok kepada soalan aktif. Kita terapkan apa yang kita dah belajar. Teknik GPS. G untuk garis kata kunci. Maklumat berikut menunjukkan kesan sejenis dadah. Dadah tadi ada berapa? Ada inhalant, ada penenang. Lepas tu kita ada halusinogen, kita ada perangsang. Dia menyebabkan hayal. Bila menyebabkan hayal ni, dia antara inhalant dengan halusinogen je. Penenang ni taklah kan. Perangsang pun tak, dia meningkatkan dopamin kalau perangsang ni. Okey, apa jenis dadah tu? Garis jenis dadah dia tanya. Dia ubah laluan impuls, dia jejaskan koordinasi otot. Apa-apa yang menjejaskan koordinasi otot dan laluan impuls, dadah jenis halusinogen. Selesai jawapan anda. Seterusnya, ni pembedahan, nak buang pankreas dia. Laki tu dia nak buang pankreas dia. Apa masalah yang dihadapi? Pankreas tadi dia merembeskan hormon insulin. Insulin ni dikawal paras gula dalam darah. Jadi apa jadi kalau dia dah tak ada pankreas? Tekanan darah tinggi ke? Tak ada kena-mengena ni cikgu. Salah, pangkah. Berat badan menurun. Buang satu organ berat terus turun ke? Tak ada kena-mengena juga. Salah. Antara C dengan D. Peningkatan aras gula, kadar memang tinggi. Antara dua cuba kamu ingat balik. Insulin dilembeskan oleh pankreas. Insulin ni untuk tukarkan gula, sekiranya badan kita ada banyak gula, dia akan tukarkan gula kepada glukagon, kepada bentuk yang boleh disimpan. Jadi, kalau dah tak ada insulin, tak ada siapa dah nak simpankan gula tu.
Jadi akan berlaku peningkatan aras gula dalam badan. Selesai jawapan anda. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B. Bahagian B ni terdiri daripada soalan teori dan aplikasi. Okey, inilah gambar yang saya cakap tadi. Label yang mana? Okey, Rajah 6.1 menunjukkan kedudukan kelenjar endokrin wanita. Maksudnya dia ada ataupun ovum. Okey, kelenjar ovari lah. Okey, apa yang kelenjar ada di otak ni? Kita panggil kelenjar pituitary. Pituitary. Apa kelenjar yang ada di tekak, di area tekak kita ni? Kita panggil kelenjar tiroid. Okay. Untuk kelenjar yang ada dekat leafy like ni, seperti daun ni. Yang ni kita panggil pancreas lah, kelenjar pankreas. Untuk yang O dekat kita punya ginjal. Kita panggil kelenjar adrenal. Dan perempuan, kalau perempuan ovari lah. Ovari, kelenjar ovari. Okey, dah kita dah labelkan dah semua. Namakan kelenjar O. Mana O? O yang ni. Adrenal, kelenjar adrenal, satu markah. Kalau kamu tak baca, maka tak tahulah dia kelenjar apa. Kalau kamu tulis buah pinggang atau ginjal, salah ya, kena tulis kelenjar adrenal. Kalau tulis adrenal je pun salah, kena tulis kelenjar. Yang saya bagi ni pituitary, pancreas ni sebagai kita punya nota untuk mengingat. Tapi tolong tulis di hadapannya. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan satu kesan kepada wanita jika kedua-dua kelenjar P dikeluarkan. Tengok P ovari. Kalau perempuan tak ada ovari, boleh ke perempuan dong? Kan? Okey. Jadi bila tak boleh mengandung, okey, dia suruh satu kesan. Ni kata kunci satu kesan. P tak ada. Bila P tak ada, perempuan tak boleh mengandung. Dia memang tak subur. Beri salah satu je. Sebab markah dia satu. Dan tak ada kitar head. Satu markah dekat situ. Okey, soalan aplikasi. Dia efek dekat bahagian tekak. Apa tadi kelenjar yang dekat tekak? Kelenjar tiroid. Merembeskan hormon tiroksina. Kalau kurang, dia akan jadi goiter ataupun begok. Kalau terlebih, dia akan jadi hyperthyroidism, penyakit Graves' disease. Okey, apakah hormon tersebut? Dah tulis dah ni. Tulislah. Hormon tiroksina ataupun tiroksina, satu markah dekat sini. Okey, dia tanya lagi. Bagaimanakah hormon diangkut ke organ sasaran? Macam mana hormon diangkut ke organ? Yang gambar tadi tu melalui sistem peredaran satu markah dekat sini. Okey, saya tunjuk balik gambar tadi. Macam mana hormon diangkut dalam badan kita? Kelenjar hormon insulin, dia masuk dalam kita punya sistem peredaran darah sampai dia jumpa dia punya reseptor sasaran. Kalau insulin sampai dia jumpa glukosa lah. Okey. Seorang alami simptom sentiasa berasa dahaga. Sentiasa berasa dahaga, mesti dia nak selalu minum kan. Okey, beliau mendapati kuantiti urinnya berlebihan apabila membuang air kencing. Urin berlebihan apabila membuang air kencing. Berdasarkan situasi tersebut, hormon apa yang tidak seimbang? Kalau ingat pasal air kencing je, hormon apa? Kalau ingat pasal air kencing, tolong ingat hormon antidiuresis. ADH, hormon diuresis ataupun ADH. Berdasarkan situasi, hormon apa seimbang? ADH lah, hormon antidiuresis. Satu markah untuk pernyataan anda jika anda tulis hormon antidiuresis. Nyatakan fungsi hormon tersebut. Dia kawal kuantiti air yang diserap oleh ginjal. Okey.
Bila hormon antidiuresis sikit, dia sikit je yang pergi dekat ginjal tu, dia cakap, jangan serap banyak-banyak air. Jadi air lah. Dia dengan penyakit diabetes insipidus. Satu markah lagi untuk sebab kamu. Dia tanya sebab kan. Nyatakan fungsi hormon tersebut. Antidiuresis untuk apa? Kawal kuantiti ginjal. So, lagi satu markah di fungsi. Okey, kita tengok lagi. Yang ke soalan yang seterusnya, rajah di bawah, rajah 6 menunjukkan kelenjar endokrin seorang perempuan. Kelenjar endokrin dekat kepala perempuan lagi. Dekat tekak ni kita panggil kelenjar tiroid. Dekat ginjal ni kita panggil adrenal. Tulis adrenal. Kelenjar adrenal. Manakala yang ada dekat pankreas ni kita panggil kelenjar pankreas lah. Dia suruh namakan lagi. Soalan namakan ni sangat sinonim lah dalam chapter ni, dalam bab ni. Kelenjar apa? Kelenjar adrenal. Jadi kamu tinggal tulis je lah. Kelenjar adrenal. Okey. Sekiranya kelenjar Y apa? Kelenjar Y adrenal rosak dan terpaksa dibuang. Y pankreas terpaksa dibuang. Oh, soalan ni dia tak tanya pasal X, dia tanya Y. Nampak tak? Kita tak bulatkan kan? So, jawapan kalau kamu jawab kelenjar adrenal, dia salah lah. Dia kena kamu jawab kelenjar pankreas. Pankreas dia kawal kadar gula dalam darah kan? Okey, kalau pankreas ni rosak dan dibuang, apa kesannya? Jadi seseorang punya paras gula, sebab dia kawal paras gula dalam badan, dia tak boleh lagi tukarkan, tak ada insulin, gula tu tak dapat ditukarkan dalam bentuk yang boleh disimpan dalam badan. Jadi paras gula dalam badan, paras gula kat mana? Kena tulis dalam badan semakin meningkat sebab tak ada pankreas, tak ada insulin, tak ada pankreas, tak adalah insulin. Okey, seterusnya. Rajah 6.2 ditunjukkan 3 orang lelaki Q dan R. Dia berlainan saiz badan, ketinggian pun berlainan. Q adalah seorang lelaki normal. Q normal maksudnya P dengan R tak. Okay. Perhatikan rajah 6.2 nyatakan apa yang menyebabkan perbezaan saiz badan dan ketinggian tersebut. Ada kena mengena dengan hormon. Hormon pertumbuhan kan? Bila kurang pertumbuhan, dia jadi kekerdilan. Bila lebih, dia jadi gigantisma. Okay, jadi P, situasi P bila berlebihan hormon. Hormon apa? Nyatakan hormon apa? Hormon pertumbuhan. Okay. R, dia boleh jadi kurang hormon pertumbuhan. Okay, kita boleh nampak dekat sini. P ni, lelaki ni dan R ni dia mengalami kekerdilan kan. Terus nyatakan perbezaan je. Apakah yang menyebabkan? Dia tanya apakah sebab. Okay. Terjumpa seekor anjing garang. Anjing garang, macam mana nak lari dari anjing ni? Ketika keluar bersiar-siar di taman. Dalam keadaan takut, kelenjar X, tak tahu kelenjar X apa, dia akan merembeskan hormon yang membantu ahli berdepan dengan situasi cemas. Nyatakan dua kesan hormon tersebut. Apa kesan dia? Seseorang tu dia tengah jalan-jalan dekat taman. Lepas tu dia jalan-jalan kat taman, tiba-tiba ada anjing. Dia nak lari daripada anjing tu.
Dia nak lari daripada anjing tu. Jadi hormon apa yang dirembeskan? Dia dirembeskan oleh kelenjar X, tapi dia tak bagi tahu kelenjar X tu apa. Okay. Dan dia tanya kesan perembesan hormon tersebut. Kenapa dia menyebabkan Ali boleh lari daripada anjing tu? Sebab meningkatkan kadar denyutan. Yelah, kita bila jumpa anjing garang pula tu, lepas kejut, kelenjar tu dia akan merembeskan lebih sebab kadar denyutan jantung kita semakin tinggi. Dan lagi satu, kita punya bekalan darah pun semakin tinggi. Tinggi bekalan darah kita ke seluruh badan kita supaya kita boleh bertindak. Okey. Soalan pilihan. Soalan pilihan ni, soalan 12 atau 13, tolong pilih soalan yang kamu sangat yakin kamu boleh menguasai. Okey, Raja menunjukkan beberapa contoh kelenjar endokrin. Kaji maklumat dalam Raja dan Bina tentang kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin, dia bagi dah kat sini. Dalam bentuk jadual, dia bagi pituitary. Dia bagi lagi thyroid. Dia bagi lagi pancreas. Pituitary merembeskan apa? Merembeskan hormon pertumbuhan dengan hormon ADH. Kelenjar thyroid merembeskan tiroksina. Pancreas merembeskan hormon insulin. Dia suruh kaji maklumat dan bina saya ada pesan, kalau ada soalan macam ni, nak markah macam ni, soalan esei ni, tolong buat jadual. Dia tak suruh nyatakan elemen apa yang kena ada, so buat. Kamu yang pertama sekali, kamu tulis maklumat. Tulis maklumat yang pertama berdasarkan rajah lah, berdasarkan soalan. Soalan dibagi pituitary, kelenjar pancreas, kelenjar thyroid, kelenjar pituitary adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin. Ni dia punya maklumat. Dua ciri sepunya apa? Dua ciri sepunya. Tak ada saluran. Dia tak ada saluran. Dia tak ada darah saluran. Dia terus masuk ke dalam salur darah. Dia tak ada saluran yang tersendiri Dan tiga, konsep awal. Konsep awal ni kamu letak dua ciri tambahkan dengan maklumat. Contoh lain, bagi contoh lain kelenjar-kelenjar yang ada. Kelenjar ovari, kelenjar apa lagi? Kita pituitary, thyroid, pancreas. Kita ada lagi ovari dengan testis. Okey. Yang bukan contoh, kelenjar ileum. Kita ada kelenjar ileum. Kelenjar ileum tapi dia bukan contoh endokrin Bukan contoh dan konsep benar. Konsep sebenar lah sekali. 6 markah. Kamu tulis maklumat, terbalik daripada konsep awal, maklumat. Tambah dengan ciri. Dah dapat markah penuh dekat tu. Okey, tadi situasi kan kelenjar pituitary dia merembeskan dua hormon, iaitu hormon pertumbuhan, hormon antidiuretik. Lepas tu thyroid dia merembeskan thyroid lambat ni. Tolong ingat Lepas tu kelenjar pancreas insulin. Pancreas, lepas tu adrenal. Adrenal akan merembeskan kelenjar adrenal, dia akan merembeskan hormon apa kelenjar adrenal? Dia akan mengawal yang menentukan air kencing banyak ke sedikit. Okey. Lepas tu kita ada lagi kelenjar ovari untuk perempuan dan kelenjar testis untuk lelaki. Okey, kita dah habis dah untuk cover bab unit 7. Sekejap je, ingat 5 jenis kelenjar tu.
Kita ada kelenjar pituitary, kita ada kelenjar tiroid, kelenjar pankreas, kelenjar ovari dan kelenjar testis. Tolong, itu sangat-sangat penting. Hormon-hormon yang dirembeskan pun sangat. Jadi esok kita akan jumpa lagi dalam kelas yang pembelajaran yang keempat untuk tajuk yang ke-8 tajuk 10. 3 tajuk esok. Jadi saya harap saya nampak muka-muka untuk join kelas kita seterusnya. Okey. Jadi dah habis dah kelas pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kerana menghadiri kelas ni dan kerana perhatian anda. Saya harap dapat membantu sedikit atau sebanyak untuk menjawab soalan. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.